Okey, sorry. Tadi video tadi ter-off. Okey. Ni sambungan dia lah. 0.84. Dia tak sampai pun 0.5. Lepas tu 1.09. Ni 1.049. Lebihkan sikit lah. Ni tak sampai pun 1.05. Ni hampir kepada 1.05. Inilah titik-titik yang perlu kita dapat. Okey. Macam mana cara nak menyambungkan titik-titik ni? Okey. Kalau titik-titik ni, kalau kita nampak dia sambung semua kena. Okey. Ada titik yang tak kena. Ini kita panggil dia penyuaian terbaik. Mungkin kalau tengok contoh muka surat 14 kat situ, dia ada bagi penerangan 114 buku modul tu. Kalau ini kita panggil penyuaian terbaik lah. Semua titik kena. Ada satu lagi, ada titik yang tak kena. Katakan ada satu titik ni atas. Ada yang titik tak kena tu, pastikan titik yang tak kena tu dia seimbang. Yang lain semua kena. Okey? Tapi yang ada dua titik tu, dia nak buat macam mana pun mesti tak kena. Jadi yang balance tu mesti seimbang. Satu atas dan satu bawah. Okey? Ataupun dia tak ada yang seimbang. Dua-duanya dekat atas pun boleh jadi juga. Tu kena pandai pilih. Dan pastikan apabila kalau tak ada yang seimbang, pastikan titik yang menyentuh tu paling banyak. Kalau 3 lah. Okey? Kalau yang kena tu 2, lepas tu ni antara 2 ni lah contoh Yang tak kena tu 2. Mana satu kita nak ambil? Yang kena tu 2, lepas tu yang seterusnya ada, bila kita adjust pembaris tu ada 3 yang kena. So kena ambil yang banyak poin yang kena. Dan walaupun garis titik yang kita tak kena, tak lukis tu dia tak seimbang, tapi kita ambil poin yang banyak. Titik mana yang paling banyak? 1, 2, 3. Yang ni contoh awak adjust, awak dapat 1, 2. So kita ambil graf yang atas lah, penyuaian terbaik. Okey. Untuk soalan ni semuanya kena. Okey, nanti awak lukis graf macam ni lah. Baik. So ini akan dapat 4 markah lah. Okey, untuk Pak C 1 markah, Pak CEY pun 1 markah, plot titik 1 markah, dan lukisan garis lurus 1 markah, 4 markah. Okey, seterusnya kita tengok soalan A, B dan C. Okey, soalan C. Okey, cikgu tunjuk dulu soalannya. Okey, sekarang kita tengok soalan C pula. Okey, soalan C, gunakan graf. Dia ada kaitan dengan graf tadi Okey, kalau graf tu salah lukis, so dia memberi efek lah. Gunakan graf B yang tadi untuk mencari nilai H dan K. So kalau nak mencari nilai H dan K ni, nak mencari nilai ni, dia menggunakan konsep membentuk hubungan linear. Hubungan linear. Okey. Cikgu dah ajar macam mana. Kita dah tahu kan graf apa melawan apa. Okey, graf kita adalah log 10y melawan log 10x tambah 1 kan yang kita lukis tadi. Jadi macam mana daripada persamaan yang pelik tadi, okey, kita nak bentukkan linear. Okey, ni persamaan yang perlu. Soalan C ni kita kena bermain dengan persamaan. Untuk mencari nilai mesti kita ambil persamaan yang pelik tadi. Persamaan yang pelik tadi mesti ada dah pada ruangan soalan. So cikgu salin balik kat sini. Okey. Tunjukkan kat awak. Cikgu ambil balik persamaan yang tadi. Y sama dengan H 1 tambah X kuasa K. Okey. Jadi ni tak linear. Macam mana nak linear? Kita tengok tadi plot kita apa? Log 10. Log 10y. Jadi kat sini ada perkataan log. So bila ada perkataan log, kena logkan. Kita dah belajar minggu lepas, kena logkan kiri dan kanan. Kalau depan tu ada log, belakang pun ada log. Jadi cikgu buat kat sini H 1 tambah X kuasa K. Dan kita menggunakan hukum log dekat sebelah kanan. Bila yang ni sekejap. Yang ini betul tak soalan cikgu salin ni?
Okey, yang ni kan macam mana nak dia agak keliru kat sini. Ni H dengan ni kan darab. Bila darab H dengan 1 tambah X dalam kurungan tu darab. Bila darab kita ni ibarat X darab kan, kita tambahkan dia. Okey, log 10 1 tambah X kuasa K. Okey. Yang soalan C biasanya kita gunakan konsep apa yang kita dah belajar sebelum ni. Dan kan kita nak mencari nilai, kita kena ni persamaan garis lurus kan. Kita boleh compare sebagai MX tambah C. Adakah susunan kita cantik? Kita nampak tak cantik sebab X tu kita nampak di belakang. Jadi kita susunkan dulu. Yang K boleh bawa ke depan. Dia jadi log 10 1 tambah X. Ni kita tukar tempat. Yang ni kita dah pernah belajar dah minggu lepas. Okey, yang ini baru cantik. Ni adalah Y. Ni Y. Ni adalah M. Ni semua ni adalah X. Ni adalah C. Okey. Jadi kita tengok betul tak hubungan kita ni linear. Betul lah awak tengok Yang atas tu kita mesti sama dengan graf. Okey, graf kita yang ni lah. Okey, X kita automatik akan bila depan tu dah sama, so yang ni pun sama. Menunjukkan paksi X kita betul lah, automatik akan jadi sama. Log 10 X tambah 1. Jadi apa soalan dia nak? Kalau awak tengok soalan tu dia nak apa? Okey, soalan dia nak cari nilai H dan K. So nanti ada kaitan dengan graf lah. Log K tu adalah kecerunan. Okey, nampak ni. K ni adalah kecerunan. Jadi, macam mana nak kira kecerunan? Okey, cikgu tunjukkan. Okey, tadi cikgu lupa nak cakap. Waktu kita garis tu, biarkan garis penuh sampai kena pintasan Y. Okey, kalau memang point kita kat sini je kan. Okey, tapi waktu kita garis tu, garis penuh. Memang perlu sentuh pada paksi Y. Jadi macam mana nak cari kecerunan? Okey, awak tengok garis ni. Okey, awak ambil hujung ke hujung. Pastikan garis hujung tu, point ni kita ni berada pada garisan kita, kena pada garisan. Contoh, okey, katakan titik hujung kat sini, yang ini dengan yang ni. So yang mana yang kita nak ambil? Okey, kita ambil hujung dengan hujung, cikgu kata, dan mesti ada kena pada garisan tu. So, yang ni kita boleh ambil 2 titik. Yang ni pun kita boleh ambil. Tapi yang ni nak ambil titik yang mana? Sebaiknya ambil titik yang ini. Sebab apa? Titik ni berada di atas garisan. Tu penting untuk kira kecerunan. Okey, ambil 2 koordinat yang berada hujung ke hujung dan menyentuh garisan kita. Okey, tu yang terbaik lah. Jadi, macam mana nak ambil nilai ni? Apa nilai plot dia? Ini kan hujung kan? Hujung, so inilah titik dia. Ni dengan yang ni, yang depan sekali kan? Ni titik yang pertama, so yang ni. Kalau titik tu berada nombor 2, so kita ambil lah nombor 2. Kita tengok daripada graf yang kita, bukan graf asal ni, graf yang kita plotkan ni kan, kita refer graf yang baru. Jadi, saya contoh kat sini terus lah. Kecerunan kalau kita dapat nilai M dia Y2 tolak Y1 0.8451 tolakkan dengan ni satu lagi, hati-hati cikgu pun tersalah sini. Y, kalau Y atas ni ingat, atas ni adalah paksi X, bawah ni adalah paksi Y. Jadi kecerunan dia ambil yang bawah 1.049 tolakkan dengan 0.6990. Sebab Y2 tolak Y1. Jadi Y2 tolak Y1. Yang ambil ujung kan. Ni hujung, ni hujung. X2 8451 tolakkan dengan 0.3010. So kecerunan dia dapat. So kecerunan kita dapat 0.64. Ambil 3 atau 4 titik perpuluhan. 0.643. Okey.
dia mungkin ada ralat dekat sini sebab dia bergantung kepada nilai titik mana yang kita ambil. Tapi biasanya tak jauh lah. Kalau 0.6 ni mungkin 0.65, 0.63. Tapi mesti 0.6 lah. Okay, jangan lari ralat dia terlalu jauh. Orang dapat 0.6, awak dapat 0.8. Tu agak jauh lah. Okay, cikgu berbalik kepada yang tadi. Sekejap. So, nilai kita adalah 0.643. So, boleh catatkan kat sini nilai K dia adalah 0.643. Okey. K dah dapat lah. Okay, K sama dengan kecerunan. Sekarang, dia nak H. Kita tengok H ni. H ni adalah adik-beradik pintasan Y. Okey, jadi kalau kita tengok graf. Okey, cikgu buka balik graf. Okey, kalau kita tengok pintasan Y ni. Sebab tu waktu kita garis tu mesti sambung panjang 0.5. Jadi pintasan Y jangan tulis H tu adalah 0.5. Salah. Sebab cikgu kata hari tu C tu adalah hak milik log 10H. Bukan H tu yang 5. Semua ni adalah 5. 0.5 daripada graf tadi pintasan Y kita. Jadi berapakah nilai H? Dia nak H. Jadi hukum log tukar kepada indeks 10 kuasa 0.5. H sama dengan 10 kuasa 0.5. Boleh tekan kalkulator. 10 kuasa 0.5 macam tu. So kita dapat 3.3. Ambil titik 3 titik perpuluhan. Okay, 3.162. Okay, macam inilah cara untuk menyelesaikan soalan berbentuk kertas 2 hukum linear. Okey, cikgu tunjukkan satu lagi soalan muka surat 125. Okey. Okey, ni soalan muka surat 125 125 sebelah dia. Okey, dengan cepatlah ni. Okey, graf menunjukkan satu nilai pemula. Ubah X dan Y daripada satu eksperimen. Okey, ni mesti ada satu persamaan yang pelik macam tadi tu. Okey, di mana P dan Q adalah pemalar. Ni nilai dia. Memang trend dia akan kata satu nilai Y adalah tersalah catat. Ni soalan kebat sikit. Satu nilai Y tersalah catat. Maksudnya waktu awak lukis graf nanti, okey, yang lain tu semua menyentuh pada satu garisan. Tiba-tiba ada satu titik yang keluar daripada garisan. Itu maksud dia tersalah catat. Terkeluar dari garisan. Terkeluar. Okey, itu maksud dia. Tersalah catat. Nanti kita tengok waktu kita plot graf. Okey, gunakan 2 cm kepada 5 unit. Maksudnya 2 cm tu 2 kotak besar tu guna sifir 5. Kalau tadi guna sifir 0.1, ni guna sifir 5, 10, 15, 20. Kedua-dua paksi lah. Okey, mana tadi? Pada dua-dua paksi X dan paksi Y. Okey, plotkan graf. Ini penting. Apa melawan apa? Okey, kalau tadi log, sekarang dia nak X, Y melawan X kuasa 2. So, jadi, sebelum kita plot, kita mesti bermain dengan jadual. Okey, nanti awak kena lukis dulu jadual. Kalau yang ni dia tak ada pun cakap jadual kan. Kalau tadi soalan tadi berdasarkan jadual di atas bina jadual baru. Okey, yang ini dia tak cakap pun jadual. Tapi secara logiknya kalau kita nak lukis graf baru, mesti kita kena buat jadual. Jadi awak buatlah graf jadual. Kita nak apa? Ada XY, ada X kuasa 2. So, ini adalah paksi Y. Cikgu kata kalau paksi Y duduk di bawah. Hati-hati. Okay. Paksi Y dalam jadual, kita lukis di bawah. Tulis di bawah. Paksi X kuasa 2 tulis di atas. Supaya tak tersalah waktu kita nak plot. Masa kita nak ikut kawan dia tu, kita tengok X dulu baru Y. Okay, jadi yang ni cikgu tunjuk satu je lah. Jadi X kuasa 2, ambil kat mana nilai X? Ambil yang atas. Jadual yang atas tu membantu kita untuk mendapatkan nilai baru. Jadi 2.5 kuasa 2, nanti awak akan dapat 6.25. Kemudian nilai yang bawah X, Y. Maksudnya X darab Y. Darabkan 2.5 darabkan dengan Y. 2.5 darab 10 akan dapat 2.50. Contoh yang akhir cikgu pergi.
Kalau yang hujung 5. So 5 kuasa 2 akan dapat 25. X darab Y. 8 darab dengan 5 dapat 40. Okey. Kalau dia 2 titik perpuluhan, semua kawan-kawan better 2 titik perpuluhan. Okey. Yang tu cikgu pergi secara kasar je lah. Secara cepat. Okey. Kemudian kita nak lukis graf. Okey. Sekarang cikgu nak tunjukkan jawapan untuk graf. Okey. Ni waktu nak plot ni, hati-hatilah graf dia agak kecil. Okey. Waktu nak plot, kita tengok ni. Cikgu tunjukkan 2 titik lah. 6.25. Okey, 6.25 tengok pada paksi X 6.25. Kalau sifir 5, hati-hati. Dua senggatan tu adalah 1, 2 lagi 2, 2 lagi. Dia 1, 2, 3, 4, 5. Dia naik 2, 2, 2, 2. Jadi kalau 6, 6 bukannya 1 kotak, dia naik 2 kotak. 2 kotak baru dikira 6. 6.25. Okey, 6.25. 6.25 tak sampai kepada 3 lah ni 6 2 lagi 7 anggarkan sahaja. Okey, kalau sini 6, sini 7, yang tengah adalah 6.5. Okey, faham kan? Di sini 6, sini 7, jadi tengah ni 6.5. Dia 6.25, anggarkan sahaja, lebihkan sikit daripada 6. Ni 6. Okey, 6 lebihkan ke kanan sikit. Lepas tu dia 2.5. Y dia 2.5. 2.5 di tengah-tengah lah kan. Ni 1, ni 2, ni 3. Jadi 2.5 kat tengah-tengah. Ni lah titik yang pertama tu tadi. Okey, kena pandai plot lah. Okey, dan titik last, cikgu nak tunjuk titik last. Kalau dia 25, jadi 25 tak ada masalah, atas garisan je. Dan 40, ni pun tak ada masalah lah. Kalau yang macam 8.1 tu jangan betul-betul 8, kena lebihkan sikit Jadi nanti awak boleh rujuk okey, awak boleh rujuk jawapan ruangan jawapan belakang pun boleh untuk guide awak lukis. Cuma waktu awak sambung apa yang awak perhatikan, yang lain tu semua boleh sentuh, tetapi satu titik yang terkeluar. Okey, ini adalah garis penyuaian yang terbaik lah. Dia banyak sekali titik yang boleh sentuh dan hanya satu titik saja yang terkeluar. Jadi inilah yang maksud tadi Y yang tersalah tu. Okey, boleh Jadi seterusnya ni kalau lukis macam ni dah dapat 4 markah. Mari kita tengok soalan B1. Soalan B1 kalau awak tengok boleh awak refer soalan sendiri dalam buku. Gunakan graf yang ini, gunakan graf ni balik. Dia kata untuk menjawab soalan berikut. Awak baca B1, nyatakan nilai Y yang tersalah catat. Okey, Y yang tersalah catat. Okey, masalahnya nak baca dekat mana? Ni titik yang keberapa? 1, 2, 3, 4. Titik yang keempat. Okey, kalau titik yang keempat, awak tak boleh baca nilai ni. Nilai Y kan? So nilai Y jangan ambil ni kan, cikgu kata. Ambil yang bawah kan? Jangan ambil 1, 2, 3, 4. Bukan, jawapan dia adalah 2.6. Okey, awak tengok dekat graf asal. Okey, ingat ni titik 1, 2, 3, 4. Okey, cikgu tunjukkan So kena ambil daripada nilai ni yang asal tu, sebab dia kata Y. Okey, yang bawah ni XY. Dia nak Y saja. Jadi Y dia ni 1, 2, 3, 4. Jadi jawapannya Y yang tersalah tadi ni, nilai dia adalah Y sama dengan 6.5. Boleh? Tu cara nak jawab. Okey, yang complicated, kalau ni lukis plot jadual tu rasanya tak ada masalah. Okey, dan plot tu tak ada masalah lah. Awak dah biasa kan. Dalam sains pun ada lukis graf juga. Tetapi yang complicatednya, yang hati-hatinya, yang lain daripada yang lain, waktu kita nak mencari P dan Q tu. Okey, mesti soalan dia akan cari nilai. Bila cari nilai, ingat konsep dia mesti bermain dengan persamaan. Persamaan daripada soalan macam tadi, kita linearkan dia. Okey, cikgu tunjuk Okey, kita ambil nak mencari nilai, mesti ambil soalan ni, persamaan ni daripada soalan dan kita linearkan dia. Macam mana kita nak linear? Cikgu kata tengok graf yang kita lukis tadi. Apa kita graf tadi? XY melawan X kuasa 2. Jadi kita kena guide kat sini. Kan cikgu kata nak jadi linear, refer to graph. Okey,
hanya paksi Y saja kita refer. Yang ini saja. So Y dah ada, yang tak ada apa? X. So macam mana nak dapatkan X? Jadi semuanya darabkan dengan X, kiri dan kanan. Yang ni pun darab X. Okey, QX ni pun darab X. Dan kita selesaikan. Ni jadi QX kuasa 2. Yang ni potong dia jadi P per Q. Okey, sebab dia garis lurus dan kita tengok dia dah cantik ke belum. Okey. Y kita betul lah XY. Dan X kita adalah X kuasa 2. Maksudnya dah okey lah tu. Tak payah nak susun-susun dah. Okey, sekarang soalan dia cari apa? Dia nak cari Q kan? Soalan kata nak cari P dan Q. So, untuk yang ini, kita boleh cari Q dulu. Okey. Okey, kita cari Q dulu. Q tu apa? Q kita boleh dapat Q. Q adalah kecerunan. So, macam tadi, graf tadi tu. Okey, cikgu patah balik kepada graf. So, nak mendapatkan kecerunan tadi, kan cikgu kata ajar macam mana? Ambil hujung yang kena pada paksi garis tu. Okey, so nilai hujung ni dengan hujung ni lah. So kecerunan dia Y2. Y jangan salah, Y adalah yang bawah kan? Y bawah. 40 tolak 2.5 bahagikan dengan X2 yang atas tolak dengan 6.25. Jadi kecerunan dia, kita ambil nilai kiraan yang kita pilih tu, 40 tolak 2.5 bahagikan dengan 25 tolak 6.25. So kita dapat kecerunan dia 2. Jadi kecerunan tu ibaratnya tadi adalah nilai P kita kan. Okey, nilai P kan. Mana pula nak patah balik. Okey, nilai P ke Q, nilai Q kan. Okey, Q kita adalah 2. Ni tadi. Ni M kita, Q ni kita dapat 2 tadi. Q kita adalah 2. Okey, sekarang nak dapatkan P pula. Okey. PQ ni adalah di bawah pintasan Y. Jadi kita refer kepada graf. Apa pintasan Y yang kita dapat tadi. Okey. Okey, pintasan Y memang daripada graf tu yang cikgu kata. Asalnya titik kita sini, dekat sini kan. Kita mesti garis sambung panjang. So, kita akan dapat negatif 10. Jadi, kita kena tahu negatif 10 tu bukan hak milik P sahaja. Dia semua ni. Jadi, P per Q samakan dengan negatif 20. Sebab daripada graf ni kita dapat pintasan Y dia adalah negatif 20. Jadi P tadi kita dah dapat. Q tadi kita dah dapat. Jawapan dia 2. Ambil kat sini. Lepas tu kita gantikan. Sama dengan negatif 20. So nilai P adalah negatif 40. Okey. Tu cara nak jawab terutama untuk mencari nilai lah. Okey, kita gunakan konsep yang kita dah belajar sebelum ni. Jadi kat sini cikgu dah tunjukkan 2 latihan muka surat 124 dan 125. Jadi homework cikgu nak awak buat adalah buku modul, okey, muka surat 126 dan cikgu nak awak fahamkan contoh muka surat 123. So kalau ada ni untuk awak fahamkan tengok balik. So, kalau ada masalah boleh tanya cikgu. Terima kasih.